Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT pada petang atau tengah hari yang berbahagia ini, sekali lagi kita dapat bertemu di sini untuk sama-sama kita membincangkan hadis-hadis pilihan yang dikumpulkan oleh Profesor Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan daripada hadis-hadis yang dikumpulkan oleh beliau akan banyak membawa kebaikan, kepada kita semua, insya-Allah. Dan hadis yang sedang kita bincangkan ialah hadis mengenai kelebihan bekerja yang datangnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man talabad dunya halalan isti'fafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala ahlihi wa ta'attufan 'ala jarihi ba'athahu Allahu yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamar. Wa man talabat dunya halalan mukathiran mufakhiran mura'iyan laki Allah Ta'ala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban." Maksudnya, sesiapa yang mencari rezeki yang halal di dunia ini semata-mata untuk mengelakkan dirinya daripada meminta-minta atau menjadi orang miskin, dan sesiapa yang mencari rezeki yang halal di dunia ini semata-mata untuk menyampurnakan keperluan keluarganya dan juga merasa belas kasihan pada anggota ataupun jiran tetangganya, maknanya bersedia untuk bersedekah, maka nanti pada hari kiamat beliau akan dibangkitkan oleh Allah SWT di mana wajahnya seperti bulan purnama berseri-seri, dan tentulah orang ini adalah orang yang berbahagia. Yang kedua, yang seterusnya pula, Nabi mengatakan, "Wa man talabat dunya halalan mukathiran mufakhiran mura'iyan laki Allah Ta'ala yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban." Siapa yang mencari ataupun berusaha untuk mendapatkan rezeki yang halal di dunia ini dengan tujuan untuk membanyak-banyakkan, mengumpulkan harta itu, dan yang kedua dengan tujuan untuk bermegah-megah atau menunjuk-nunjukkan akan harta yang dikumpulkan itu, dan juga berbangga dengan harta yang didapati itu, maka pada hari kiamat kelak orang ini bila bertemu Allah SWT, Allah dalam keadaan murka. Jadi ada dua pilihan untuk kita sini. Sama ada kita nak pilih yang pertama, iaitu kerja semata-mata untuk mengelakkan diri daripada susah atau untuk membantu keluarga, atau kita kerja untuk membantu orang jiran tetangga yang susah, nanti kita akan mendapat pahala yang besar dari Allah SWT. Ataupun kita bekerja semata-mata untuk kepentingan diri sendiri saja, supaya kita puas hati dengan banyaknya harta yang terkumpul. Dengan itu kita dapat menunjuk-nunjukkan dan kita rasa bongkak dan bangga dengannya. Nanti di hari akhirat kelak kita berjumpa dengan Allah dalam keadaan Allah murka kepada kita. Jadi konsep pekerjaan dalam Islam sebagaimana yang dah kita bincangkan dalam beberapa kuliah yang lalu ialah ia satu ibadah. Satu ibadah yang akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah bila kita mempunyai niat yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam hadis tadi. Ada hadis lain juga yang menggalakkan kita bekerja, sebab dalam dunia ni kalau kita tak bekerja, kita tak akan ada hasil ataupun tak ada rezeki, tak ada pendapatan. Bila tak ada pendapatan, maknanya tak ada wang lah. Sedangkan wang, ia merupakan salah satu keperluan dalam hidup. Dengan ada wang lah kita boleh makan, boleh minum, dan dengan ada wang lah kita boleh beli ataupun memiliki rumah tempat tinggal, dan dengan ada wang jugalah kita boleh beribadat.
nak datang ke masjid ni pun kena pakai wang. Kalau kita nak beribadat untuk pergi ke Mekah, untuk buat umrah ke buat haji pun perlu kepada wang. Jadi semuanya mesti ada wang, dan wang tidak boleh kita perolehi hanya melalui angan-angan ataupun doa saja ataupun bermunajat saja, tapi wang hanya boleh diperolehi melalui usaha dan kerja. Sebab itu salah satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Aisyah berkata, Nabi bersabda katanya, bakiru fi talabir rizki wal hawaij fa innal wudu'a barakatun wa najahun. Maksudnya, berusahalah kamu mencari rezeki dan keperluan hidup pada waktu pagi-pagi lagi, maka sesungguhnya waktu pagi itu memberi keberkahan atau berkat kejayaan. Jadi maknanya kita disuruh bersegera bangun pagi, keluar mencari rezeki. Itu yang sebaik-baiknya. Kemudian kerana kerana pada waktu pagi itu dia memberi berkat kejayaan kepada kita. Sebab itu kalau kita dah bangun, kita tak digalakkan supaya tidur balik. Bangun terus pergi kerjalah. Jangan tunggu-tunggu lagi. Kemudian sabda Rasulullah SAW lagi, talabul halali faridatun ba'dal faridah. Maksudnya mencari rezeki yang halal itu wajib selepas perkara fardu yang lain. Maknanya bukan sembahyang saja wajib, bukan berpuasa dalam bulan Ramadan saja wajib, bukan mengeluarkan zakat saja wajib, ataupun pergi haji dan umrah saja wajib, tapi bekerja pun wajib. Ini mesti dipaham oleh kita semua ni, terutama kita orang lelaki kan, sebab masih ada kedapatan di kalangan masyarakat kita lah, masih ada kedapatan di mana ada juga orang-orang yang masih lagi malas bekerja. Sekejap kerja, sekejap tak kerja. Lebih-lebih lagi kalau dia dapati isterinya tu bekerja, jadi dia ambil peluang. Dia kerja sebulan, tak kerja sampai 6-7 bulan. Kerja 6-7 bulan, tak kerja sampai setahun. Ini disebabkan orang ni adalah orang yang tak bertanggungjawab satu, dan orang yang tak tahu bahawa kerja ni adalah wajib di sisi Allah SWT. Jadi bila kita tak bekerja, kalau dah kata ini satu kewajipan kata Nabi, maka berdosalah kita. Kemudian bila dah tak kerja, tak ada wang, tak ada duit, tak beri nafkah kepada isteri, tak berikan duit kepada anak-anak untuk sekolah dan sebagainya, tambah lagi satu dosa. Tak kerja berdosa, tak bagi nafkah pun jadi berdosa. Jadi double dosa yang didapat dalam rumah tangga. Jadi bagaimanakah orang seperti ini akan dapat merasakan nikmat kebahagiaan rumah tangga, nikmat kebahagiaan hidup, kalau umpamanya hidup dia tidak berdasarkan kepada usaha. Mesti kena usaha, kena kerja. Tak boleh nak angan-angan saja, tak boleh angan-angan, dan tak boleh berdoa angkat tangan minta kepada Allah, ya Allah kurniakanlah rezeki kepada aku. Siang malam satu hari 5 kali sembahyang, 5 kali kita minta rezeki kepada Allah SWT, tapi tak berusaha. Kita mesti berusaha. Dah berusaha, dah bekerja, barulah minta kepada Allah agar rezeki itu terus dikekalkan. Rezeki yang kita ada ni biarlah ditambah dari semasa ke semasa, kerana usaha kita. Jadi bila bekerja pun mestilah dengan ikhlas, semata-mata kerana nak memenuhi keperluan keluarga, ataupun nak elakkan diri kita daripada susah, daripada minta-minta, ataupun ada niat untuk membantu mengembangkan perkembangan membantu syiar Islam. Masjid perlukan bantuan, madrasah perlukan bantuan, ataupun ada orang yang susah memerlukan bantuan, sama ada jiran tetangga kita ke ataupun daripada keluarga kita sendiri. Niat yang seperti inilah yang akan nanti direstui oleh Allah SWT, dan barulah kita akan mendapat pahala, kerana kita bahawa itu adalah satu doa ataupun satu ibadat kepada kita. Baik, apakah mutiara kata daripada hadis yang telah kita bincangkan ini? Pertama sekali, seorang pujangga pernah berkata, carilah rezeki yang halal dan jauhilah rezeki yang haram. Bukan kata pujangga saja, dalam Islam pun menggalakkan kita cari rezeki yang halal, jauhkan daripada yang haram. Jadi kalau kita bekerja pun kita pastikan bahawa tempat kerja kita tu kegiatan ekonominya ataupun bisnesnya adalah yang halal.
Kalau kita kerja di tempat-tempat perjudian umpamanya yang mengendalikan perjudian, kita kerja di sana. Perjudian tu di dalam Al-Quran dah memang satu benda yang dilarang. Innamal khamru wal maisir wal azlam wal ansab rijsun min amali syaitan fajtanibu. Sesungguhnya arak, judi, tenung nasib, menyembah berhala itu adalah perkara kotor. Rijsun, perkara kotor atau najis daripada kegiatan-kegiatan syaitan. Jadi makna judi ni kegiatan syaitan, minum arak ni kegiatan syaitan, sembah berhala pun kegiatan syaitan, menenung nasib pun kegiatan syaitan. Oleh itu Nabi Allah kata fajtanibu, jauhkanlah. Jadi dah terang bahawa di antara yang diharamkan, yang tidak dibolehkan ialah main judi, kerana dia termasuk dalam kegiatan syaitan. Kita disuruh menjauhkan diri daripada syaitan dan segala kegiatannya. Jadi kalau kita kerja dalam satu tempat, tempat tu adalah tempat perjudian, memang menggalakkan orang judi, sedangkan kita dah diingatkan bahawa itu adalah tempat berjudi, dah diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran bahawa jangan bermain judi. Jadi maksudnya bukan saja jangan main judi, jangan membantu orang main judi, jangan membantu kegiatan main judi pun semua sama. Tapi kalau kita kerja di situ, kegiatan tu kegiatan yang memang kegiatan syaitan, Tuhan dah haramkan. Jadi kalau hasil yang didapati oleh company atau syarikat yang menjalankan kegiatan yang haram ni di sisi agama, hasilnya pun haram. Tapi kita dah ambil pula wang tu, dapat gaji pada wang tersebut. Jadi selama-lamanya lah wang yang kita perolehi itu adalah wang yang tak bersih. Walaupun kita dapat wang tu bukan curi, bukan main judi, tapi kita bekerja, tapi lantaran kita bekerja di tempat yang diharamkan oleh agama, maka dengan sendirinya hasil mahsulnya semuanya adalah diharamkan oleh agama. Jadi cuba bayangkan kalau kita tak bertindak cepat, masih terus kerja di tempat tersebut, berapa banyak berapa tan benda-benda yang haram yang dah masuk ke dalam diri kita ni. Sebab kalau kita beli beras tu yang asalnya bersih, tapi oleh kerana beras tu dibeli daripada wang yang tak bersih, beras tu jadi tak bersih. Kalau dibeli daripada wang yang haram, beras tu pun jadi haram bagi kita. Bagi kita makan, anak kita makan, isteri kita makan, kalau kat rumah ada mak kita, bapak kita pun makan. Semuanya mereka tu hari-hari makan benda-benda yang haram. Cuba bayangkan, Nabi kata kalau satu lokmah, makna satu biji tamar, jadi bagi tahu dengan sahabatnya, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, katanya kalau satu biji tamar ni lah yang haram tu masuk ke dalam rongga atau ke dalam diri seseorang, maka selama 40 hari, kata Nabi, doanya tak diterima oleh Allah. Itu baru satu biji. Kalau 2 biji, kalau nasi berapa banyak biji ada kita makan? Satu pinggan tak cukup, tambah lagi tak berapa banyak beras kita makan. Habis belum sayurnya yang kita beli daripada wang yang tak bersih, belum lagi termasuk dia punya ikannya, lauknya dan sebagainya. Jadi semua hidangan tu tak bersih, berkoyan-koyan masuk dalam tempat kita ni benda yang haram. Jadi bukan 40 hari lagi, entah berapa ratus hari yang doa kita tidak terima oleh Allah SWT. Jadi sia-sialah kita sembahyang, sia-sialah kita sembahyang sunat, sia-sialah kita baca Quran, sia-sialah kita berzikir, sia-sialah juga kita berdoa. Buang masa je, tak dapat apa-apa dari sisi Allah SWT. Jadi sebab itu bila nak mencari kerja tu atau nak bekerja, pastikan tempat yang kita kerja tu menjalankan kegiatan-kegiatan yang halal dan yang bersih, agar pendapatan kita pun jadi bersihlah. Sebab itu kata penjaga, carilah rezeki yang halal dan jauhi rezeki yang haram. Hindarkan dirimu untuk mengemis kepada orang lain, maknanya jangan jadi pengemis.
Dan berdagang itu lebih baik daripada menjadi pegawai. Maknanya digalakkan kita berniaga. Gunakan duit kamu untuk berdagang dan hiduplah dengan sederhana. Maknanya disuruh berniaga, disuruh kita menjadi usahawan, tapi di waktu yang sama jangan membazir-bazirkan wang kita, tapi hiduplah secara sederhana. Maknanya kita hidup secara sederhana, tak berlebih-lebihan. Jadi itulah yang dikehendaki oleh Islam. Kemudian pujangga lain juga berkata, ubahlah kerugian-kerugian itu menjadi keuntungan-keuntungan. Maknanya kalau kita berniaga kemudian rugilah, jangan bimbang. Sebab adat orang berniaga, rugi ataupun untung. Selalu dah untung, tiba-tiba rugi. Jadi kerana rugi itu, kita disuruh perhatikan kenapa jadi rugi. Mesti ada sebab ruginya. Sama ada produk kita tak baik ke, ataupun apa yang kita hasilkan ni tak menepati sebagaimana yang dicita-rasakan oleh orang yang membeli ke. Itu semua perkara-perkara yang patut kita fikirkan. Jadi berusaha untuk membangun semula dan basmikan kerugian. Kemudian pujangga lain juga berkata, jika anda menikmati kerja-kerja yang produktif, maka saraf anda akan mendengar, jiwa anda akan tenang, dan lautan ketenangan akan menenggelamkan anda. Maksudnya, bila bekerja, hati kita tenang, hati kita tenteram, kerana kita bekerja sungguh-sungguh dan ikhlas, maka kita akan sentiasa merasa puas. Kepuasan inilah yang akan membawa kepada ketenangan fikiran kita dan tenteram kita. Sebab itu dia katakan, kita akan tenggelam dengan ketenteraman. Maknanya apa? Kita akan sentiasa mendapat ketenteraman. Memang betul lah, apabila kita bekerja sungguh-sungguh dan apabila kita bekerja dengan ikhlas, semata-mata kita tahu bahawa pekerjaan kita ni boleh banyak membawakan hasil, boleh menguntungkan dan sebagainya, tentu kita rasa senang, rasa lapang kerana kita dah dapat melaksanakan kerja kita dengan sebaik-baiknya. Jika anda menikmati kemudian apakah yang boleh, ada satu cerita suri tauladan yang boleh kita jadikan cerita. Abu Laith As-Samarqandi meriwayatkan dengan sanadnya daripada Nasir bin Yahya berkata bahawa Nabi Daud AS biasa keluar dengan menyamar, lalu bertanya kepada orang tentang kelakuannya. Maka pada suatu hari malaikat Jibril menjelma dirinya sebagai anak Adam sehingga ditegur oleh Nabi Daud. Nabi Daud ni kita tahu dia salah seorang nabi yang mempunyai kekuatan. Makna dia mempunyai kekuatan. Dia suka menyamar, keluar menyamar diri macam orang awam. Dan dia tanya, dia keluar tu bukan apa, nak tanya kepada masyarakat tentang keadaan diri dia. Jadi kalau yang baik, dia akan cuba perbaiki lagi lah, maka dari semasa ke semasa. Sebab Nabi Daud ke Nabi-Nabi yang dilantik oleh Allah, dia juga menjadi pentadbir kepada negara itu. Jadi ketua, jadi pemimpin. Jadi sebagai pemimpin, dia mesti nak tahu keberkesanannya, sama ada dia ni baik ke, dah jalankan pemimpinnya atau belum. Itu sebagai jadi dia keluar malam-malam. Bukan keluar untuk apa, bukan nak cari apa, tapi keluar nak buat survey sejauh mana baiknya dia tu dalam kepimpinan. Dia tanya-tanya orang itu. Kemudian satu masa malaikat Jibril pun turun. Jibril pun merupakanlah menjelma dirikan diri sebagai anak Adam, sebagai manusia, sehingga ditegur oleh Nabi Daud, hai pemuda, apakah pendapatmu tentang Daud? Dia tak tahu itu Jibril, sebab Jibril dah ubah diri dia menjadi seorang manusia biasa. Dia pun tanya, wahai pemuda, kau tahu tak pendapat kamu tentang Nabi Daud? Jawabnya, sebaik-baik hanya ada satu sifat yang kurang baik. Itu jawab Jibril. Ditanya apakah itu? Jawabnya, dia makan dari Baitul Mal
Padahal tiada seorang hamba yang disayangi oleh Allah lebih daripada orang yang makan hasil tangannya sendiri. Jadi malaikat Jibril nak tunjukkan dia memang baik. Cuma satu yang dia kurang baik, dia makan duit kerajaan. Maksudnya Baitul Mal tu kan maknanya khazanah negara, walaupun maknanya rumah harta, tapi sebenarnya itu ialah khazanah negara. Sekarang kita katakan trustee. Duit-duit orang yang meninggal dunia tak ada nama kan, pergi kepada trustee, maknanya badan pengamanah. Jadi Baitul Mal tu badan pengamanah juga, tapi badan pengamanah dari sudut Islam. Jadi Baitul Mal ni biasanya digunakan untuk urusan untuk urusan rumah tangga, untuk urusan negara. Jadi kalau sekarang ni termasuk urusan negara, gaji kepada pekerja-pekerjanya lah, maknanya menterinya yang bekerja dan sebagainya lah. Tapi zaman pemerintahan Nabi, urusan ni hanya digunakan wang Baitul Mal ni hanya digunakan untuk urusan negara. Jadi orang yang bekerja tu dia tak dibenarkan untuk menggunakannya, dia hanya menjaga je. Sebab itulah Jibril kata Nabi Daud ni dia kata dia bagus tu bagus, tapi satu yang tak bagus dia kerana dia memakan wang daripada Baitul Mal. Maka apabila dengar begitu, Nabi Daud pun kembalilah ke rumah, ke mihrabnya, macam ini mihrab ni, sambil menangis. Dia Nabi kan, dia tahu kesilapan, segera nangis dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ataupun ya Tuhanku, ajarkan kepadaku usaha yang dapat saya kerjakan, sehingga saya tidak lagi mengambil belanja daripada Baitul Mal. Dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berikanlah, anugerahkanlah kepada dia satu kemahiran, supaya dengan kemahiran tu dia boleh dapat wang. Sepatutnya gitulah yang dibuatkan. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengajar kepadanya membuat pakaian perang, baju dari besi ni, dan membentuk besi di tangannya sehingga bagaikan adunan. Maka apabila ia telah selesai melayani hajat rakyatnya, dia kembali ke rumah membuat baju besi dan dijual untuk belanja keluarganya. Mana ada pemimpin sekarang macam itu? Dah jaga keadaan rumah tangga, dah jaga keadaan masyarakat, dah jaga negeri, kemudian dah uruskan semua, balik buat kerja untuk makan dia. Padahal dia jaga masyarakat, patut dibayar gaji kan. Tapi dulu tak macam itu. Baitul Mal adalah untuk negara dan untuk masyarakat, bukan untuk orang yang mengendalikannya. Jadi kamu pun termasuk masyarakat biasa. Sebagai pemimpin pun masyarakat biasa kena bekerja. Sebab itu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala mengajari cara macam mana nak buat baju besi, dan memberikan dia kekuatan untuk melembutkan besi-besi, seolah-olah besi itu yang terletak dalam adunan itu dia boleh pegang dan diadun lembut jadi acuan dan sebagainya. Keistimewaan Allah Subhanahu Wa Taala, keistimewaan Nabi Daud yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada dia. Sebab masing-masing nabi kan ada mukjizatnya, ada kelebihannya. Jadi Nabi Daud kelebihannya dia boleh melentur boleh melentur besi yang keras macam itu kerana kekuatan itu diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikianlah firman Allah yang bermaksud, dan kami bentukkan besi untuk Daud, dan kami ajarkan kepadanya pakaian perang daripada besi untuk menjaga kamu daripada sanad senjata pada waktu perang. Maksudnya diingatkan, Allah Subhanahu Wa Taala mengajar Nabi Daud cara nak membentukkan besi supaya menjadi baju besi dan sebagainya. Ini maksudnya apa? Kita jangan mengharapkan bantuan orang, tapi berusaha dan bekerjalah. Dan sebaik-baik pekerjaan ialah menggunakan tangan sendiri, iaitu berniaga. Dan kalau kita boleh berniaga, insya-Allah kita akan berjaya lah. Dengan itu selesai hadis itu, dan hadis berikutnya ialah hadis yang berkaitan dengan masalah bekerjasama. Hadis ini daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mithlul jasadi, mathalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahri wal humma. Yang maksudnya gambaran kehidupan orang yang beriman, dari segi kasih sayang, saling bersimpati dan saling mencintai, samalah seperti anggota tubuh yang jika salah satu daripadanya mengadu kesakitan, ia melibatkan seluruh anggota lain yang seluruh anggota lain yang nantinya tidak akan dapat tidur malam dan akan merasa demam. Jadi dalam hadis ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan orang-orang Islam ni macam satu anggota tubuh badan. Orang Islam mana kita secara berjamaah ni macam satu anggota tubuh badan. Dari segi kasih sayangnya, dari segi rasa belas ihsannya, daripada rasa simpatinya, sepatutnya orang Islam tu mesti sama. Itu sepatutnya. Sebab Nabi kata orang Islam sepatutnya mempunyai perasaan yang sama. Rasa belas pada orang yang susah mesti perasaan sama. Rasa nak menolong pun mesti ada perasaan yang sama. Rasa orang kata tu, rasa kasih sayang kepada orang lain pun sepatutnya mesti sama ada. Sebab itu apabila orang Islam tu boleh mempunyai perasaan yang sama, baru mereka tu boleh bersatu dan barulah mereka tu boleh berjaya dan maju. Macam orang-orang dahulu, dia boleh maju, boleh berjaya kerana mereka bersatu. Mereka memegang hadis ini bahawa dari segi sudut kasih sayang, dari sudut kelembutan, dari sudut sifat tolong menolong tu biarlah sama. Jadi sebab itu dikatakan seperti satu anggota. Jadi kalau apabila dah katakan orang Islam macam satu anggota, kalau anggota tubuh badan kita sendiri kalau sebagai salah ada punya anggota badan, kalaulah perut kita sakit, tentulah kepala kita pun jadi sakit. Badan kita pun jadi sakit kerana perut kita sakit. Kalau umpamanya kita punya gigi sakit, maknanya seluruh anggota badan kita pun merasa sakit. Itu memang kita tak dapat nafikan. Katalah kalau kita demam, dengan sebab demam tu kita pun bersin ada semua-semua. Jadi bila kita bersin dengan begitu banyak sekali ataupun berkerap berbersin, menyebabkan kita tak selesa. Ada je salahnya kan. Itu menunjukkan bahawa badan kita ni kalau salah satu anggota kita sakit, kaki sakit ke, semua jadi sakit. Kadang-kadang boleh demam, kadang-kadang boleh bawa tak tidur malam. Sepatutnya gitulah yang mesti ada pada diri orang Islam. Semangat membantu tu mesti ada. Kalau ada di antara orang-orang Islam yang susah, sepatutnya orang lain pun patut tolonglah kepadanya. Kalau ada orang lain, orang Islam tu yang memerlukan bantuan, sepatutnya semua orang Islam tu membantu orang ni kerana kita macam satu anggota. Tapi tak semua orang macam itu. Kerana orang hidup di dunia ni kadang-kadang dah memikirkan soal diri sendiri je, nafsi-nafsi. Jadi bila dia fikirkan soal sendiri-sendiri je, tak ada ingat nak bantu orang, tak ada ingat nak tolong orang, dia ingat hanya diri dia je, diri keluarga dia. Kalau diri dia susah, dia berusaha untuk menampung kesusahan. Kalau diri dia sakit, dia pergi doktor. Kalau diri keluarga dia sakit, tapi dia tak fikirkan kalau orang lain sakit, nak pergi doktor, tak ada duit, dia tak fikir pun nak bantu padahal dia ada duit lebih. Ini sikap yang bukan yang diajar oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau umpamanya beginilah cara sikap orang Islam, maka selama-lamanya kita akan dapati dalam masyarakat orang yang susah, orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang terlantar dan sebagainya. Tapi alhamdulillah, kalau kita tengok masyarakat orang Islam kita di Singapura ni, semangat